Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, Al-Jatuh Kuasa, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah, kitab kita yang kita mengaji sebelum ni nama dia 40 hadis penghapus dosa tu telah pun tamat kuliah dia. Tamat habis dah kitab tu. Ada lagi kan? Ada. Malam ni kita akan gunakan kitab baru di surau kita ni, dan duka citanya dimaklumkan. Free. Tak. Free tak duka cita, free menggembirakan. Tu kita beli. Kitab yang diorder masih dalam van, Ninja van. Oh, tak ada lagi. Jadi tak sampai lagi. Cuma saya minta nanti tuan-tuan dan perempuan ambil lah jumlah berapa yang kita nak order tu, kita akan bawa. Harganya? Kitab yang kita akan mengaji di sini namanya adalah 40 hadis jalan ke syurga. Kitab ni tak ada lagi di mana-mana, yang saya bawa di sini tempat yang pertama lah. Jadi di dalam kitab ni ada lebih kurang 42 hadis, tambahan 2 hadis, dan beberapa hadis-hadis tu adalah hadis-hadis yang ringkas berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amal-amal soleh lah. Antaranya menunaikan haji benar, hadis sabar mati syahid, mencintai Al-Quran, memelihara anak yatim, menghapuskan hutang, berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan sehingga hadis yang ke-40 adalah hadis menangis kerana takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, antara adabnya apabila kita ni nak baca kitab, kata guru-guru, kita bacalah apa yang disusun oleh penyusun muqaddimah. Kerana apa yang disusun oleh muqaddimah ni adalah gambaran keseluruhan daripada apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi sebelum saya nak mulakan kuliah pada malam ni, saya nak bagi tahu satu benda peringatan untuk kita lah. Keadaan surau kita ni dia tak besar mana. Ruangan dia lebih kurang 7 ke 8 soft sahaja. Apabila kita masuk ke dalam surau, adalah sangat diharapkan kita ni boleh mengurangkan percakapan-percakapan yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kerana maaf cakap nak, tadi masa saya semayang tu bawah sikit pada market Jurutu ya. Cuma tak ada jual sayur ya. Kalau ada jual sayur dengan ikan, dengan memang apek mana kami seorang panggil daripada market Jurutu, lengkap package jadi market terus. Jadi saya haraplah pada semua jemaah yang ada ni, kalau boleh kita kembalikan surau atau institusi ibadah ni kepada peranan dia yang sebenar. Boleh kita sembang. Pertama, boleh saya sembang,
kita buat konklusi lah 3 benda yang boleh sembang dalam surau ni. Macam tu, mudah pegang. Pertama, dalam surau ni ada ulat. Boleh cakap. Ulat boleh cakap. Yang kedua, bila boleh cakap, bila surau ni terbakar. Tolong surau terbakar, boleh cakap. Yang ketiga, penceramah meninggal dunia. Kipas jatuh atas kepala, arwah ustaz mengajak. Boleh sembang. 3 ni boleh sembang. Saya buat kesimpulan senang. Selain daripada 3 ni, kita sembang lepas bagi salam isyak nanti. Topik-topik yang penting yang kita sembang. Dia kadang-kadang dia bukan apa. Bila kita dengar balik rakaman ceramah ni, ustaz-ustaz ni, dia dengar suara belakang, suara latar tu dia kuat pada berceramah. Jadi tak tahu siapa berceramah sebab banyak sangat berceramah. Jadi kalau boleh kita hadkan suara kita bila kita duduk dalam masjid atau surau, atau apa-apa benda yang penting kita nak cakap, kita cakap dalam volume yang agak pelan yang tidak mengganggu jemaah yang lain. Katalah ada benda penting, beg tangan kita atau beg duit telefon kita tinggal, hang jumpa tak beg duit aku? Boleh, tapi dengan suara yang sangat minimum agar tidak mengganggu jemaah yang sedang dengar kuliah atau juga jemaah yang sedang beribadah terutamanya. Baik, itu sebagai peringatan kasih sayang pada semua kita yang ada lah pada malam ni. Jadi kita akan sambung kitab kita, baca muqaddimah penyusun kitab kita ni, 40 hadis jalan ke syurga, siri yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dunia dicipta oleh Allah sebagai tempat untuk beramal, akhirat pula sebagai tempat untuk menuai hasil dan mendapat balasan. Jika di dunia kita beramal soleh, maka kita akan dikurniakan syurga, iaitu tempat dipenuhi dengan ketenangan, bahagia, seronok, lazat, pelbagai nikmat lagi. Namun, berhenti sini dulu. Jadi pengarang kita sebut bahawa dunia ni Allah Ta'ala buat dekat kita ni, dia ada satu konsep dia. Maknanya, apa sahaja benda kita buat di dunia, dia tak habis di dunia. Dia ada kesinambungan dia ke akhirat. Kalau kita buat baik, kita akan dibalas dengan kebaikan. Sebab apa? Ada suasana akhirat. Akhirat ni ada sebagai satu keadilan untuk manusia. Kerana di dunia ni, dunia yang tak adil. Contoh saya beritahu, ada orang dia bangun pagi 3:30 pagi, 4 pagi dia bangun tidur. Dia kena masuk dalam hutan getah untuk menoreh. Adalah dia menoreh tu terpaksa lawan dengan harimau, sagi fight dengan gajah, semari smackdown pula harimau kumbang, baru nak boleh dapat getah. Banyak mana dapat? Pukul 7 sagi baru dapat. Tu pun 13 ekor leh tu penyamun tarbus balai dah. Tinggal sikit je kat hutan tu, hasil pun tak banyak. Gaji berapa? Adalah jual pi jual mai, ada dapat 500, 600, 700. Tak padan dengan kerja dia teruk. Tapi ada orang yang dia bangkit pukul 10 pagi. Ada orang tunggu dia depan rumah, dia naik kereta dengan kawan tu. Dalam kereta dia baca telefon, main telefon saja, gelak aku tu seronok je. Sampai tempat kerja orang semua bangun, selamat pagi bos, selamat pagi bos. Sampai aku tu, dia punya sekretari dia main, letak semua borang, kita ada mesyuarat sekian-sekian. Dia kata, tuan kena sign dalam sekian-sekian. Dia pun sign. Dia kata, batalkan semua mesyuarat saya nak pergi kamera Highland cuti 2 hari. Dia pun belah gitu ya. Gaji sebulan dia 45,000. Tak padan. Patut gaji hak kawan, hak lawangan rimau tu lah banyak. Sebab dunia ni macam tu lah keadaan dia dunia. Tapi semua benda yang kita buat dekat dunia ni, baik atau jahat, kita ada balasan dia. Maknanya, bila kita tutup mata meninggal dunia, bukan bermakna kehidupan kita berakhir. Jangan kata, nanti aku mati selesai semua. Tak. Mati baru bermula kehidupan. Baik, jahat, senang, susah, bergantung kepada amalan kita di dunia. Senang kita habaq, apa yang kita semai kat dunia,
itulah nanti kita akan tuai ke akhirat esok. Kalau kita rajin buat baik, orang yang soleh, maka kita akan dapat satu anugerah istimewa, nama dia jannah. Jannah tu maksud dia syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni ada apa? Semua benda yang menyeronokkan jiwa, yang membahagiakan jiwa, yang melecehkan jiwa ni tak ada. Dalam dunia, dalam syurga tak ada penat, tak ada letih, tak ada sakit, tak ada kencing, tak ada pi buang air besar, tak ada dengki, perangai tak elok tak ada, maki orang tak ada. Syurga ni seronok ya. Habis kami makan jadi apa? Minum jadi apa? Segala yang ada dalam perut manusia ni diubah dan dibuat construction balik supaya makanan manusia dia tak jadi najis atau air kencing, dia akan tukar jadi peluh yang wangi pada manusia. Kita tahu? Wah, wangi ya. Dia tak ada pi tandas, tak ada. Sebab syurga tak ada tandas. Sebab tu hebat. Di dunia ni hebat-hebat macam mana pun dia mesti ada tandas. Kita pergi White House, rumah tu Joe Biden, rumah dia ada tandas? Ada. Kata kita pergi satu tempat tu yang hebat, yang canggih, istana Sultan Brunei ke apa hebat, ada tandas? Ada. Kita tanya tandas kat mana, dia kata oh minta maaf lah, kita tak ada tandas. Memang kita tak ada tandas. Kita kata bangunan hang ni macam tak apa betul. Hotel yang cantik pun ada tandas, setiap tingkat ada tandas. Di kafe dia ada tandas, di lobi ada tandas, rata-rata ada tandas. Sebab dunia ni adalah tempat yang kotor. Syurga tempat bahagia dan seronok. Syurga tak payah main kuliah dah, hak tu yang paling seronok sekali. Tak payah dah. Kalut-kalut mai tengok jadual lepas ni kuliah ustaz mana, lepas tu mai pula bagi tahu kat kawan-kawan duduk dalam kuliah. Tak payah dah. Syurga tak payah pakai tudung dah. Boleh dye rambut nak color apa boleh. Hak apa tak boleh di dunia semua boleh. Syurga tak payah dah tasbih baca Quran, tak ada. Dia senang, bangkit, tidur, makan, naik kuda terbang, ambil bidadari. Itu dia kerja. Tak ada apa dah kerja. Mayang tak ada, ibadat tak ada, apa tak ada lah. Kerana itu adalah benda yang menyeronokkan manusia. Allah bagi arak, bukan arak yang kat dunia, arak dalam syurga yang tak mabuk, yang hebat. Tapi semua tu adalah berhajat pada amal soleh kita di dunia, kata pengarang. Untuk sampai ke neraka mudah kerana ia dihiasi dengan perkara yang bersesuaian dengan kemahuan nafsu dan tidak perlu menjaga pantang larang halal dan haram, dosa dan pahala. Sementara untuk sampai ke syurga pula sangat susah. Di dunia perlu taat dan mematuhi syariat Allah. Di akhirat pula semua yang ingin ke syurga mesti melintas titian sirat yang dipasang di atas api neraka. Baik. Di dunia ni tapi satu masalah yang berlaku syurga neraka ni ialah syurga ni senang, neraka ni senang masuk. Syurga ni dia payah masuk. Kerana pintu yang memagari neraka ni benda yang nafsu seronok. Dosa, maksiat, minum arak, tak mau semayang, tak payah puasa, ngumpat orang, maki orang, bagi runtuh rumah tangga orang. Benda yang nafsu seronok, semua tu adalah menjadi pagak neraka. Maka senang orang nak masuk neraka ni, senang. Syurga ni dia hebat, tapi dia ada pagak dia. Pagak dia semua benda yang nafsu tak suka. Apa dia? Kena bangun semayang subuh, tak laratnya, tengah tidur tu kena bangkit juga. Kena menunaikan tanggungjawab sebagai suami, nafkah kena bagi, dan masa yang sama kena semayang. Ramadan mai kena puasa, ada kemampuan kena pergi haji, rukun Islam kena buat, kena semayang, kena tutup aurat. Banyak benda pantang larang, ni boleh, ni tak boleh. Minum ni boleh, makan ni tak boleh. Riba tak boleh, banyak benda yang susah. Di akhirat pula semua yang ingin ke syurga mesti lintas titian sirat yang dipasang atas api neraka. Lebih nipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya
thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan tiada seorang di antara kamu melainkan akan melintasnya titian sirat yang dia adalah sangat nipis dan sangat tajam. Di bawahnya ada api neraka. Orang yang semayang 5 waktu tak tinggal, orang baik, maka dia melintas sepantas kilat. Orang yang di dunia ni membujur lalu melintang patah dosa halal haram tak ingat, maka dia jalan dia akan jatuh dengan kalalip ataupun dengan cakok-cakok besi yang tarik dia turun di bawah. Jadi Allah Ta'ala sebut semua kamu akan melintasi, Nabi ke, manusia ke, orang jahat ke, orang baik ke, geng surau ke, geng kuliah ke, geng korban ke, semua kena lintas titian sirat. Sahabat bila dengar ayat ni, mereka kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun kena lintas ke? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, cuba baca ayat lepas pada tu. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang yang zalim itu, jithiya tu maksud dia apa? Berada dalam keadaan berlutut. Jithiya ni maksudnya berlutut. Sebab apa Allah kata berlutut? Kerana terlalu berat azab yang dia kena, yang dia tak boleh bayang lepas ni dia nak kena apa. Kaki tu tak mampu nak berdiri duduk. Macam kita lah dengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang berat untuk kita nak terima, kehilangan orang yang tersayang dan sebagainya. Kita duduk diri ni, jadi jatuh kaki kita dua ke bawah, rasa berat badan atau berita yang kita terima tu. Demikian orang yang duduk di neraka, di atas titian sirat, dia duduk macam tu kerana apa? Kerana dia rasa bebanan azab yang sangat tinggi yang dia buat, yang Allah bagi kat dia disebabkan apa yang dia buat dekat dunia ni. Semoga kitab ini membantu dan mendorong kita agar bersungguh-sungguh dalam mengumpul sebanyak mungkin bekalan untuk dibawa ke negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang menepati syarak dan yang ikhlas itu melayakkan kita dipilih menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan neraka ni satu keadaan yang susah, padang mahsyar ni tempat yang susah dan payah dan bahaya, maka kitab ini dia kumpulkan hadis-hadis yang boleh memberi pada kita penyelesaian. Disebabkan bila kita buat amal soleh tu, maka selamat kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini saya mengucapkan setinggi penghargaan pada Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, Tuan Guru almarhum dah sekarang ni, masa tulis kitab ni tak lagi lah, almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, kerana sudi menyemak dan memberi kata-kata aluan. Terima kasih juga kepada sahabat saya Muhammad Azhar Yusof yang mentakhrij, yakni takhrij hadis-hadis. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasan bin Muhammad Hussein yang membantu layout dan design, juga kepada semua guru-guru yang pernah mendidik dan mencurahkan ilmu kepada saya, ibu bapa, keluarga, rakan dan semua yang terlibat dalam menghasilkan kitab ini, langsung atau tidak langsung. Jazakumullahu khairan katsira. Saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam kitab ini. Diharapkan para pembaca dapat memberi komen yang membina, yang kurang tepat dapat disempurna dan yang silap dapat diperbetulkan. Abu Hazim Ad-Dimashqi, Zamri bin Hashim, Ma'at Tarbiyah Islamiah Derang, Pokok Sena, Kedah. Ni masa dia mengaji lah, masa dia kerja. Sekarang ada mahat dia sendiri, Mahat Darut Taujih dekat Penaga. Tentu ada rezeki bila lalu dekat Penaga, search dekat Google Mahat Darut Taujih, boleh pergi ziarah Tuan Guru kita ni. Ada banyak kitab-kitab yang dikarang. Saya rasa dekat 10 ke 11 kitab yang dia karang dan dia terjemah.
pelbagai disiplin ilmu lah, daripada sirah, ada fiqh, ada hadis, ada tafsir dan sebagainya. Baik, sebagai mukadimah kita bacalah hadis yang pertama. Jadi dalam banyak-banyak jalan, dalam banyak-banyak cara nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu pengarang kita letak ni apa? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis yang menjadi pendorong yang utama kepada kita supaya kita jangan meninggalkan daripada mempelajari ilmu. Ilmu ni dia tak terhad kepada umur muda atau dah berusia, kerana ilmu ni dia tak ada siapa yang boleh mendabik dada kata dia pandai. Kata Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di setiap orang yang pandai itu ada orang yang lebih pandai daripada dia. Dunia ke akhirat ke, dia ada orang lebih pandai. Kita kata kita pandai bab komputer, ada orang lebih pandai daripada kita. Tak Malaysia, di Indonesia. Tak di Indonesia, di Kemboja. Tak Kemboja, Jepun. Dia ada. Di dunia ni orang lebih pandai. Hang kata hang pandai pertukangan, ada orang pandai. Kita kata kita pandai dalam bab IT, ada orang pandai lagi. Ada orang pandai menjahit, memasak, semualah benda yang pandai. Dan kemuncak kepandaian semua manusia ni berakhir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Allah yang Maha Alim, yang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-galanya yang tak habis. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami beri pada hampa ilmu sikit sahaja. Maka cara kita yang pertama untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah mempelajari ilmu, terutama ilmu-ilmu berkaitan akhirat lah. Sebab dengan ilmu yang kita belajar ni, yang pertama adalah tujuan kita belajar ni apa? Supaya kita dapat faham daripada sebarang kejahilan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullama zadani ilman zadani fahman ala jahli. Setiap kali aku belajar, setiap kali aku duduk dalam kelas pengajian, maka aku dapat hilangkan sebahagian besar daripada kejahilan yang ada dalam diri aku. Dengan kita abaikan kuliah ataupun pengajian ilmu ni, maka kita lihat banyak kejahilan mula tersebar di dalam masyarakat. Benda-benda basic dalam agama yang mudah kita faham pun kita tak faham. Apa dia benda basic dalam agama? Orang mengucap 2 kalimah syahadah sahaja ada peluang untuk masuk dalam syurga. La ilaha illallah adalah kunci syurga. Orang-orang yang tak pernah mengucapkan 2 kalimah syahadah, orang yang syirik derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan ada ruang untuk masuk dalam syurga kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata kawan aku ni memang dia tak semayang, tapi dia bagus, aku harap-harap dia masuk dalam syurga. Boleh lagi. Sebab apa? Sebab dia masih ada akidah la ilaha illallah. Dia ada lagi satu hari dia akan masuk syurga. Tapi kawan kita yang tak mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak boleh kata dia, aku harap-harap aku boleh masuk syurga sama dengan dia ni. Padahal dia tak Islam. Benda basic yang mudah yang difahami oleh anak-anak tadika, kita dah besar, kita rasa tak tahu dengan isu-isu tu. Kerana tu adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Kita balik rumah, saya selalu habaq, tolong Fatihah yang kita baca dan tahiyat akhir yang kita baca ni, tolong tengok teks bacaan dia yang betul. Di rumah cari ada tak kitab-kitab fardu ain. Tengok bacaan alham tu macam mana Fatihah. Tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka, dengan syaddah dekat sin, assalam. Tak boleh baca assalamu alayka, salamu alayka. Salah dah. Kita nak bagi salam,
Ada 4 rukun yang nama dia rukun qauli dalam semayang. 4 ni mesti sebut dengan betul. Sebut tak betul, batal semayang kita. Apa dia? Pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca Fatihah. Ketiga, membaca tahiyat. Keempat, memberi salam. Mesti cantik 4-4 tu, sebutan mesti elok. Tak mesti qari taranum baca jaharkah ras dengan taranum, tak ya. Baca elok ya. Kita takbir Allahu Akbar. Allah tu boleh panjang. A tak boleh panjang. Kaf tak boleh panjang. Ra tak boleh. Lokasi lain tak boleh panjang. Tak boleh baca Allahu Akbar. Semayang tu nama dia bungkus kat tepi. Kalau dia tu imam, semayang dia tak sah, kita tak boleh ikut dia. Kita kena semayang sendiri sebab semayang dia tak kena. Tak boleh panjang. Dia boleh panjang ke Allah je. Hu tak boleh. A tak boleh panjang. Allahu Akbar tak boleh. Allahu Akbar betul. Akbar tu nama Allah saja. Tak boleh pakai 99 nama yang lain. Contoh Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Wahhabu Akbar. Akbar, akbar. Tak boleh tukar dengan a'zam. Walaupun dia sama isim tafdil, tak boleh guna Allahu a'zam, tak boleh. Kalimah kena tepat. Yang kedua, tak boleh melatah. Contoh, kita kata Allahu Akbar. Apa makna dia? Itu dalam bahasa Arab kita panggil al-istifham. Istifham tu kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil WH question. Who, when, where, why. Tu Allah. Tak boleh buat melata. Tak boleh dua macam tu. Dia kena satu je. Kalau dua, dia jadi maknanya sangat tak elok. Apa makna dia? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, kita buat melata tu maksud dia, adakah Allah tu besar? Dia tanya. Dia macam ragu-ragu. Allah tu besar ke? Dia tak kebir. Allah tu besar ke? Dia macam tak yakin dengan besarnya Allah Ta'ala. Kalau dia yakin, dia sengaja sebut Allah tu hebat, dia ragui kehebatan Allah, maka boleh gugur akidah dia. Sebab ilmu tu yang sangat penting. Maka takbir bagi elok-elok, jangan menguap masa takbir, terutama sembahyang subuh. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Sembahyang kat rumah, orang tak ada, dia bantai takbir sekali package dengan menguap. Takbir tu nama dia tak kira, tak kena takbir lain. Allahu Akbar tak boleh. Allahu Akbar. Ataupun dia belahak. Allahu kena nasi Arab. Kenduri Zulirah catering kena 2 kali batok pula. Buah ayam dulu, lepas tu buah nasi, lepas tu buah ayam pula. Tu teh tarik apa semua, kena sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur belahak ah. Gitu. Takbir dia takbir juga, dia malas. Allah dia piah lantak tu pun mujuk aku sembahyang. Tuhan mau, Tuhan terima, tak mau sudah. Dia ubut Taklah pula. Ni mana mental. Sembahyang ni dah Fatihah sama juga, tak boleh berhenti tak ketahuan aku tu. Katalah hang ni jadi macam apa lah, contoh alhamdulillah, alhamdulillahirabbil, jadi gitu. Sendawa tak sendawa, nak menguak tak menguak gitu. Maka Fatihah kita tadi tu apa kita kena buat? Kena ulang balik alham. Tak boleh ambil amanah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh macam gitu. Berhenti. Iyyaka na'budu, menguap dulu. Kemudian ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ambil balik. Tak boleh putus Fatihah dalam mualat yang lama. Dia duduk di hotel tingkat 15. Hotel tu pula dekat Batu Feringgi. Dia sembahyang isyak sampai tadi letih, dia tidur, isteri dia pun tidur, semua tertidur kat hotel. Bangkit 11 malam. Allah, 11 malam dah isyak tak sembahyang lagi. Dia pun takbir. Hotel dia betul-betul tepi jalan. Dia pun takbir sembahyang. Selak tirai, view laut. Sembahyang bagi khusyuk katanya. Dia pun sembahyang Allah Akbar, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Dia tengok motor tu lalu kat tepi jalan tu kan. Tengok cermin ni tingkat 15 ni. Iya kena berdua, iya kena sana kereta ni mai. Sini traffic light, dia tengok tu.
Dia ingat di hati, kena ni, aku rasa kena ni. Aku rasa kena ni. Dalam duduk semayang, kena, kebam, kena. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tengok. Dia ingat di hati ya. Duduk akak lah, itulah berhentilah dulu malam. Dia duduk marah itu. Marah tu lama. Dengan kawan tu keluar dengan darah, dengan polis main. Dia tunggu dekat 10 minit. Dia iyyaka na'budu apa tak berhenti ni. Iyyaka na'budu, siap jengai kepala pula tengok depan tu jadi apa. Iyyaka na'budu, tak berhenti situ. Dia putui mualat dia kat 10 minit dia tak berhenti balik. Maka boleh sambung ihdinas sirat. Putui lama sangat. Ambil balik Fatihah pada awal ke tu. Maka hang punya Fatihah semua tadi tak jadi sebab hang pause terlalu lama sangat. Kalau setakat berhenti, kejut cicak jatuh kat badan dia tak apa. Ia kena boleh jatuh cicak, berhenti 1 saat tak apa. Maka kita kena baca dengan elok, Fatihah dengan elok, tahiyat dengan elok. Panggil isteri sekali sekala bagi dia duduk sini. Main sini. Abang nak tanya. Cuba cek baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Isteri baca punya sedap. Kemudian dia katalah kat isteri dia, iyyaka na'budu ihdinas sirat, semua betul elok. Kemudian isteri dia kata kat dia, cek baca dah, mai abang pula baca nak dengar. Tengok abang berangkat start motor belah tu sebab tak berani lah. Isteri ustazah kafar. Pandai dia cari pasal. Hang nak tegur orang, hang kemas lah juga. Anak-anak sama juga. Sekali-sekala panggil main sini. Tingkatan 2 main sini tak apa. Cuba hang semayang abah nak tengok. Hang semayang sunat, abah nak tengok kaki hang macam mana. Hang buat lu semayang sunat tu 2 rakaat sampai habis. Kemudian hang main baca pula kat abah. Fatihah hang baca macam mana, tahiyat baca macam mana. Okey dah habis dah. Jom kita sekarang ni abah nak tengok pula hang ambil wudu. Tadi abah rakam dah ambil wudu. Telefon abah buka kat tepi tu, hidden camera. Mari kita tengok hang ambil wudu macam mana. Cincai ambil wudu. Depan abah ambil wudu betul. Hang ambil sembahyang pun tengok. Hang bantai pukul ayak kat muka hang kebang tu. Basuh depan saja, belakang tak basuh. Maka sekali-sekala kita buat spot check dengan family supaya semayang kita dan keluarga kita dia elok. Jadi ilmu ni yang kita kena belajar ni adalah 3 ilmu lah. 1 ilmu berkaitan dengan akidah, 1 ilmu berkaitan dengan fiqh, yang ketiga adalah ilmu berkaitan dengan tasawuf. Tapi 3-3 tu basic sekadar kita orang awam lah. Kena tahu Nabi tu ada berapa, kena tahu hari akhirat tu apa step dia bermula. Nabi-Nabi ni, Nabi SAW utamanya ada isteri berapa orang, ada anak berapa orang, Nabi beranak kat mana, Nabi bangsa apa, Nabi meninggal kat mana, sekarang kubur Nabi kat mana. Benar-benar basic bab Nabi dan bab Anbiya yang lain. Orang habaq kita, Ishaq tu Nabi ke tak? Kita kata ya, Ishaq itu adalah salah seorang daripada 25 Nabi. Paling kurang akidah kita tentang Anbiya kita tahu, tak mesti hafal. Kalau boleh hafal, bagus. Kalau boleh buat lagu macam Rehan susun, bagus. Adam, Idris, Nuh, Soleh dia boleh hafal, bagus. Tapi saya tak hafal lah Ustaz, saya tercampur-campur ke tu. Tapi Ustaz cuba habaq nama, saya tengok, saya kenal tak. Kita kata Daud Nabi, betul? Sulaiman, dia kata Sulaiman Nabi. Ilyas ada member saya dia bawa Grab. Tu kan, tu akidah hang tak kemas lagi sebab dia tak tahu Ilyas tu salah seorang daripada Nabi. Betul ke? Saya ingat kawan saya. Tak. Kena tahu basic. Akhirat jadi apa akan jadi nanti, bab-bab ketuhanan, bab uluhiyah, bab-bab berkaitan dengan akhirat, basic kena ada. Macam tu okey dah, tak apa. Jangan orang kata apa, mereka tak tahu apa. Tak tahu benda-benda apa, agama apa pun tak tahu. Jadi tak kena begitu. Bab fiqh sama juga. Mana boleh, mana tak boleh. Bab semayang, basic, tahiyat, duduk macam mana, baca apa. Korang-korang kita tahu sunat-sunat puasa tu apa. Jadi semua benda ni bukanlah kita jadi pandai dalam seminit. Kita main kuliah pengajian lah. Macam ni lah, kalau orang buat kuliah, tak ada lebih kurang banyak kuliah ada. Kita main kuliah tu duduk. Tak payah buat apa pun. Ada rezeki dapat makan bihun pula. Kalau ada rezeki. Tak ada balik saja pun tak apa, tak ada masalah apa pun. Dunia dapat, akhirat dapat. Tu bagus tu. Baru ni ada satu budak perempuan tu, dia pakai tudung. Dia
dia buat apa? Dia minum arak. Dia buat live dia minum arak. Apa tengok? Hampa jenis payah jenis tak ada telefon, hampa jenis bertakwa ni payah saya main hampa ni. Saya bagi contoh macam tu. Hampa kan tak tahu apa dunia luar jadi apa kan. Dia pakai tudung, dia ada masalah apa tak tahulah. Tapi dia bukan jenama arak yang selalu orang minum tu. Dia jenama lain tapi dalam tu ada beberapa peratusan alkohol dalam tu. Dia kira haram jugalah. Kaedah dia idza ijtama'al halal idza ijtama'al halal wal haram faghulibal haram. Apabila benda halal dan benda haram dia bergabung, maka hukum dia didominasi oleh benda haram. Hukum benda haram tu didominasi. Contoh air impure ni, air mineral. Saya ambil sering picagari, titik je bau arak kat sini, tak, ataupun ambil camca, titik je arak, pak, maka seluruh air ni dia tak jadi mineral, dia jadi air arak. Melainkan dia jumlah yang besar, lebih daripada 2 kula, dia tak bilang berwarna rasa, itu lain lah. Tapi ini di titik di laut dia cerita lain. Ini benda kecil sikit kita titik, maka 1.5 liter Fanta tadi yang strawberry tu, seluruh Fanta tu dia jadi arak, kita tak boleh minum dah bila dia bercampur macam tu. Walaupun dia berbuah 1%, 2%, itu tetap juga haram di dalam syarak, tak boleh minum. Dia ada masalah apa tak tahu apa dia buat. Dia masalah, dia menangis, saya ada masalah, beg dia minum. Saya ada masalah, beg dia minum. Dia buat live tunjuk ke orang. Tu yang kita kata basic benda-benda agama tu, hukum dia haram, tak boleh minum arak. Walau apa juga masalah yang berlaku pada kita, arak tu bukan penyelesaian. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tenun nasib, judi, arak, semua tu termasuk dalam kategori rijsun, najis, min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Tak boleh benda tu. Jadi dia dah tahu, dia tahu ke tak tahu, ngaji ke tak mengaji ke, buat tak tahu ke, dia pergi minum. Benda tu hukum dia berdosa di dalam Islam. Basic je benda tu. Hantarnya siapa pun orang tahu arak tak boleh minum. Tapi kawan-kawan yang perkenalkan dia dan orang suka promosi benda tu, maka dia rasa tak apa kalau minum pun. Ada fatwa, bukan fatwa, ada satu siapa ke tak tahu, dia viral di kalangan orang. Dia kata selagi arak tu tak mabuk, kita boleh minum. Kalau dia mabuk, dia tak minum. Dia tak boleh minum lah, hukum dia haram. Dia bukan kira dia bukan kira macam tu. Dia kira macam ni. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nabi SAW buat satu kaedah yang umum. Apa dia kaedah dia? Apa sahaja benda yang boleh menyebabkan hilang fungsi akal, maka benda tu dikategorikan sebagai arak. Termasuk dalam apa dia? Isap gam. Isap gam, kias dia pada arak sebab apa? Sebab dia boleh rosakkan fungsi akal. Orang yang isap gam banyak tu, tuan-tuan tahu dia jadi apa? Dia punya sel-sel otak dia putih, dia lambat nak bertindak. Contoh lah, kita mengajar di sekolah, contoh sini papan hitam, dia tengok situ, ataupun dia tengok situ, cikgu dia ada kat situ, dia tengok situ, cikgu dia kata dia, Aiman, dia nak lambat tu, dia lambat, dia macam slot, tahu binatang lambat tu. Kalau sekolah terbakar, dia memang hangit lah, dia lambat, respon dia lambat gitu. Sebab otak dia putih. Dulu kecil-kecil minum dugro elok, lepas tu kedarah gam kasut tu jadi bengong, putih otak-otak semua, jadi lambat. Maka benda tu dikategorikan sebagai haram kerana dia merosakkan badan dan merosakkan akal, otak manusia semua jadi rosak tu. Tak kira lah ke depan ni dia nak main ni pil ecstasy ke apa saja benda yang dia boleh kuasai akal kita sehingga menyebabkan akal kita tak mampu nak berfikir dengan waras, maka dia dalam kategori arak. Dan arak tu mudah je, kullu khamrin haramun. Setiap arak, tak kira arak tu buat pada anggur ke,
buat pada beras ke, buat pada kurma ke, buat pada gandum ke, tak kira ingredient dia apa, tak kira nama dia apa. Nama kata dia boleh menyebabkan orang tu jadi mabuk, maka dia dalam Islam dalam kategori arak dan benda tu adalah haram. Ini benda yang sangat basic dalam agama, tapi kita terlepas benda tu disebabkan ilmu yang penting yang kita patut belajar kita tak belajar. Banyak benda-benda yang kadang-kadang disebabkan kita tak belajar rosak kita. Contoh saya beritahu, kita ni kadang-kadang dalam grup WhatsApp kita ni akan ada stiker tu, kadang-kadang stiker manusia, kadang stiker kartun, kadang dia ambil muka siapa-siapa kawan dia ke atau artis mana-mana ke, dia suka buat gitu. Awak ni tak pandai lah, awak ni dia kalau kawan dia sembang-sembang apa ke, nampak macam dia tu buat awak bodoh, dia akan up stiker ni masuk. Asal dia stiker kartun saja seronok lawak. Lama-lama ada beberapa app yang boleh create stiker tu daripada muka orang. Dia ambil muka kawan tu tak kata pun, dia baca kata dia bulam tu. Tak apalah kalau kawan tu dia biasa je, tapi dia suka cakap benda-benda yang tak elok, tambah-tambahan lagi benda-benda yang lucu. Contoh, dia ambil perempuan mana ke comel sikit, pakai baju pun lebih kurang gitu je, lepas tu dia hantar dalam grup, dia tulis, abang jangan lupa tahu balik awal Khamis malam Jumaat stiker tu nanti keluar. Sagi dia bertebar-tebaran sama dalam grup masjid ke, dalam grup taman ke, dalam grup muka bertakwa, semua macam-macam ada. Kita tengok dia ni macam main kuliah, tapi tengok dalam grup boleh tahan ke ni apa stiker dia hantar tu. Markah mana akan naik motor pakai kebaya selak sampai ke paha ke tu, jangan lupa tahu abang balik awal. Padahal main kuliah. Tuan-tuan, berdosa. Satu, perempuan tu tak cakap macam tu. Perempuan tu tak pakai tudung, dia pakai kebaya terbelah, itu dia dengan Allah tu VIP, dia jawab dengan Allah. Yang ambil video ni, yang ambil buat satu tu, bukan saya buat ustaz. Dah hang bukan hang buat, yang hang buat apa? Kalau orang ambil isteri kita buat macam tu, kita suka tak? Kalau orang ambil muka anak perempuan kita buat stiker macam tu, kita suka tak? Tak suka, maka jangan buat kat orang. Kalau benda tu umum, contohnya Ustaz Abdullah Khairi, dia buat muka gitu, awak betul dia buat gitu, stiker tu kita simpan. Contoh kawan kita kata cadang lah, lembu korban ni kosong kita buat macam ni lah, pukul 10 pagi lah kita buat. Kawan tu kata kita buat pukul 12 lah, ada 2-3 cadangan, ada seorang pula cadang, kita buat sejuru lepas semayang. Lepas tu dia tu pula post stiker, Ustaz Abdullah Khairi, awak betul. Itu memanglah Ustaz tak buat pun, tapi kalau Ustaz tahu kat dia marah, dia tak pun benda tu tak apa pun, saja seronok je. Ataupun Ustaz mana-mana ke figure-figure kat Malaysia ni, Ustaz Wadi ke, Ustaz Wadi buat best macam tu saja, buat tak ada apa pun, tak apalah juga, biasa-biasa. Janganlah buat benda-benda yang tak elok, yang orang tak cakap, yang boleh menimbulkan permusuhan, yang boleh menimbulkan pergaduhan, yang boleh menimbulkan apa benda-benda tak elok macam tu. Jangan buat. Isu dia adalah apa? Isu berkaitan dengan ilmu. Kalau kita ni belajar, kita tahu benda ni boleh, benda ni tak boleh. Kita sampai sekarang ni, kita hari-hari main kuliah pun, cuba kita balik tengok, kita ambil insurans kereta dengan motor ni, kita nak renew nanti, insurans yang Islamik ke, insurans yang konvensional. Saya ni ustaz, memang kuliah mana pun saya tak pernah tinggal, saya selalu pergi, betul. Tapi kita tengok dia memperbaharui insurans kereta dia, tak kira lah online ke offline ke, tapi dia menggunakan syarikat-syarikat konvensional yang mengamalkan riba. Alamak, macam mana ustaz? Saya dah lama dah buat benda tu. Tak apa, nanti akaun kita ni apa, rotek kita dah mati, renew tu buatlah dengan Islamik punya, supaya jangan terlibat dengan riba dan dosa-dosa kita. Akaun-akaun kita ada kat mana, kita ni pemilik organisasi mana-mana, kita NGO punya bendahari atau ketua syarikat, ketua NGO, kita tolong tengok Ustaz, akaun-akaun kita selama ni ada di mana. Kita di sekolah tengok akaun PIBG,
kita pergi mesyuarat sekolah anak kita atau sekolah anak menakan kita ke, kita pergi mesyuarat agung, tengok akaun tu ada di bank mana. Akaun ni ada selama ni dekat bank yang konvensional, bukan bank Islamik. Nanti kita boleh usul supaya dalam mesyuarat syarikat kita atau mesyuarat berkaitan dengan apa-apa ni, supaya tukar balik, jangan dia berada dalam insurans, dalam bank-bank konvensional. Jadi tolonglah ambil benda-benda ni sebagai benda penting. Kerana itulah pentingnya ilmu untuk jalan masuk syurga Allah ni. Dia bukan senang, dia susah, dia payah. Bila benda susah, dia payah, bila kita boleh jaga, maka anugerah dia Allah bagi syurga. Tapi apa yang kita buat ni tak padan pun dengan syurga Allah. Agak-agak lah semayang kita nak tukar dengan syurga ni, padan tak? Tak padan. Padan tak nak tukar tasbih kita dengan syurga, nak tukar derma kita dengan syurga? Semua tak padan. Dah tu sebab apa kita buat zikir Allah bagi? Sebab Allah ni memang nak bagi kat hamba dia syurga, tunggu kita buat baik je. Tapi dalam masa yang sama kita tak menghargai sifat ihsan Allah kepada hamba dia, kita buat juga dosa, maka terpaksa juga masuk dalam api neraka. Jadi hadis yang ni disebabkan tuan-tuan tak ada kitab lagi, saya tak mau ajak banyak lah. Nanti siri akan datang semua ada kitab, kita boleh baca pula. Jadi ada dua cara lah. Tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ni, katalah siapa-siapa yang nak buat wakaf. Contohlah, Ustaz beli mai lah, saya bayarlah duit untuk 10 kitab, 20 kitab, 30 kitab. Awak semua orang yang main mengaji ni bawa kitab ni, saya nak hadiahkan pahala kepada arwah mak saya yang meninggal. Boleh, tak ada masalah. Itu nama dia cerdik, bijaksana, bijak di sini dan di sana. Tapi hak dapat kitab kena main lah. Jangan balas kitab nombor 1, lepas tu muka tak nampak dah. Yang ni saya tengok rata-rata dah, time nak dapat kitab ni sampai terkoyak-koyak plastik, bergaduh, bebai. Tak dapat ni 2 hari tak main surau, sebab merajuk aku tak dapat kitab. Tapi muka yang sama, siapa pun tak bawa kitab lah. Lalai ustaz bawa kitab, kembali kepada jalan dia asal balik. Jadi bagus kalau kita boleh ada kitab. Dalam masa yang sama kita nak infak dan sebagainya pun boleh juga. Maklum dekat saya berapa jumlah kitab, saya akan beli mai pada tuan-tuan nanti, insya-Allah. Kitab ni RM10 je harga dia. Kitab ni harga dia RM10. Tuan-tuan boleh beritahu pada bulan depan nanti kita akan mula baca kitab ni. Baik. Sedikit perkembangan berkaitan dengan pembinaan surau kita lah. Surau tu tuan-tuan siap dah. Cuma yang lambatnya adalah berkaitan dengan PBA nak potong jalan. Hantar surat ke PBA semua selesai dah. Kita tunggu masa yang terdekat, dia akan mai potong jalan kat depan tu. Karen masuk dah, ayak tak masuk lagi. Kontraktor dia janji dengan kita, dia akan serah pada 1 bulan 8 lah, kata. Sekarang ni 10 hari bulan dah. Kalaulah kontraktor tu lambat, dia ada penalti pada dia setiap hari. Jadi dia pun tahu benda tu akan meresahkan dia setiap hari, maka dia akan usaha untuk serahkan tu secepat mungkin lah. Dan kita pun berdoa insya-Allah moga penyerahan surau tu dapat dilaksanakan dengan terbaiknya. Masa ada lagi dalam 2-3 minggu untuk kita clear semua. Pihak kapet pun dah bagi tarikh dah, nak pasang kapet. Jadi dalam tu bila clear semua insya-Allah, kita pakat-pakat boleh guna dah surau baru tu insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan tak? Puan-puan dulu. Soalan kaitan dengan kitab tak apa, tak kaitan tak apa, tak apa pun tak apa, boleh kot. Lepas isyak tuan-tuan, kita akan buat tahlil ringkas kepada suami Puan Kasma hak meninggal baru ni. Pagi tu saya pergi lah, pergi dengan Abang Adnan 2 orang.
Kami tunggu. Siapa tak ada, kami pergi 2 orang. Masa tu pun nampak dia ada macam agak uzur lah. Memang bukan 2 orang semua. Isteri dia pun kata, doktor dah kata dah panggil adik-beradik main apa semua dah. Jadi alhamdulillah lah, kita dapat bagi sumbangan daripada pihak surau kepada pada isteri dia lah, pangkas semua tu. Dan kami esoknya tu meninggal. Dan ada beberapa muslimat kita kat Masnah, kat Timur apa semua sempat pergi ziarah jugalah. Jadi kita sama-sama buat tahlil ringkas kepada arwah. Moga Allah tempatkannya di tempat yang soleh. Dan ada bihun lah tuan-tuan. Bihun tu bukan pihak yang arwah tu buat, kita sendiri buat. Kebetulan je, kebetulan meninggal. Jadi bihun tu ada lah. Tak tahulah cukup ke tak, pekat makan lah seorang sikit. Hak mana ada, hak mana dan tak dan, tuan-tuan pergi terus gitu je, ada cakotiau. Tuan-tuan beliau ada bihun juga dia lah. Tu bayar sendiri lah insyaAllah. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tak pergi dalam tahlil. Boleh insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.